Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya kasih sekalian, Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sesama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan rahmatnya yang begitu luas kepada kita. Maka dengan rahmat dan nikmat yang kita capai itu, adalah sentiasa kita melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpahkan nikmatnya dan rahmat kepada kita sentiasa berterusan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, InsyaAllah pada pagi ini kita akan bertemu lagi dalam sesi kuliah secara online berkenaan bab fiqh. Hari ini masuk dalam bab ke-25 dalam kitab Kepimpinan dan Kesempurnaan Sembahyang yang disusun oleh Tuan Haji Hussein bin Haji Paris, yakni bab berkenaan dengan sembahyang berjemaah. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang berjemaah ini suatu perkara yang amat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita sentiasa berada dalam berjemaah. Bukan sahaja sembahyang, muamalah kita pun, kehidupan kita hendaklah sentiasa berada dalam berjemaah. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasal yang ke-107, yakni sembahyang berjemaah. Apa maksud sembahyang berjemaah? Sembahyang berjemaah ialah sembahyang yang dilaksanakan dengan bilangan peserta yang ramai, sekurang-kurangnya 2 orang. Sembahyang yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Kalau sembahyang seorang, dia tidak panggil sembahyang jemaah. Kalau kita sembahyang di rumah seorang-seorang, itu tidak dipanggil berjemaah. Walaupun sembahyang ramai-ramai, tetapi sembahyang berseorangan, duduk dalam masjid maupun di surau, masing-masing sembahyang, masing-masing sembahyang sendiri. Niatnya sembahyang masing-masing, maka itu tidak dikatakan berjemaah. Maksud berjemaah di sini ialah sembahyang yang dilakukan dengan bilangan peserta yang ramai, sekurang-kurangnya 2 orang, dengan niatnya berjemaah. Hukum sembahyang jemaah ini fardu kifayah di dalam sesebuah tempat, di dalam sesebuah taman perumahan, di dalam suatu kampung, hukumnya fardu kifayah. Maknanya apa fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu ialah sekiranya ada di kalangan penduduk suatu tempat itu melaksanakannya, maka yang lain turut terlepas daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sekiranya tidak berlaku solat berjemaah di masjid ataupun di mana-mana di dalam satu tempat itu, maka semuanya berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah suatu kefarduan kifayah kepada kita
Maka tunaikanlah tuan-tuan, sama ada di rumah ataupun di masjid maupun surau secara berjemaah. Di rumah berjemaah bersama keluarga kita. Sebagai suami, sebagai seorang pemimpin, ianya sebagai seorang imam. Kemudian isteri dan anak-anak sebagai makmum di dalam rumah tangga. Sembahyang berjemaah di rumah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi berada dalam musim pandemik COVID-19 dan kini suasana kita berada dalam PKPD. Di Hulu Langat ini diisytiharkan kawasan PKPD. Maknanya ditetapkan kepada kita SOP-nya tidak boleh hadir berjemaah melebihi 6 orang. Maka patuhilah ketetapan tersebut. Walau bagaimanapun, kalau kita tak boleh pergi berjemaah di masjid, maka bukan tak boleh kepada kita untuk berjemaah di tempat lain. Berjemaahlah di rumah, pahalanya sama juga seperti mana kita berjemaah di masjid. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyaklah kita bersabar dan mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah segerakan kembali suasana kita dalam keadaan yang boleh mengimarahkan masjid maupun surau. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sembahyang berjemaah ini, an Abi Darda'i radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salah illa qad istahwaza alaihimus syaitan fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'khudhu az-za'bu minal ghanamil qasiyah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Maksudnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari 3 orang di dalam satu kampung atau dalam satu dusun yang tidak bersembahyang berjemaah di kalangan mereka, melainkan telah berkuasa syaitan, yakni iblis, di atas mereka. Sebab itu, usahakanlah mengadakan sembahyang berjemaah. Ingatlah, serigala itu baru dapat menangkap seekor kambing yang terpisah dari kumpulannya. Hadis riwayat oleh Abu Daud dan Tirmizi. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalil disuruh kita berjemaah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sekiranya kita berada dalam satu tempat, lebih daripada 3 orang, mestilah kita berjemaah. Kalau kita tidak berjemaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni dikuasai oleh iblis dan syaitan. Sebab itulah tuan-tuan, peranan iblis dan syaitan mengganggu manusia cukup besar, terutamanya kepada orang-orang yang tidak menunaikan solat, orang yang tidak berjemaah. Seolah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah bagi serigala untuk menangkap kambing. Mudah bagi serigala untuk menangkap kambing yang bersendirian. Mana begitulah analogi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya kita umat Islam melaksanakan sembahyang berjemaah. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang berjemaah mempunyai beberapa hikmah atau beberapa faedah, kepentingan kepada kita melaksanakan sembahyang jemaah ini. Hikmahnya yang pertama, ramai orang berkumpul atau tua muda. Berjemaah ni orang berkumpul di masjid maupun surau, sama ada orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, orang senang, orang susah, orang jauh dan dekat. Mereka dapat berkenalan
dan bermesra di antara seorang dengan yang lain. Jadi pergaulan di dalam masjid ini tidak ada batasan, ya. Tidak ada batasan antara orang kaya dan orang miskin, orang susah maupun senang. Mereka duduk dalam satu saf yang sama, menghadap satu arah kiblat yang sama. Sama-sama sujud di atas lantai masjid. Ya, tidak ada orang kaya sujud bukan sujud di atas lantai. Dan tidak ada orang kaya sujud, tempat sujudnya itu adalah emas. Tidak ada, tuan-tuan, ya. Bahkan kalau kapet itulah yang kalau kapet murah itulah tempat mereka sujud. Kalau kapet mahal, maka kapet mahal itulah mereka sujud, tuan-tuan, meletakkan muka mereka masing-masing. Jadi di sinilah menunjukkan kepada kita betapa kesatuan bersatu di dalam berjemaah. Sebab itu Nabi SAW menggalakkan umatnya supaya sentiasa hidup dalam keadaan berjemaah. Dan Nabi menyebutkan dalam hadisnya yang lalu, orang yang tidak berjemaah ini seseolah mereka hidup bersendirian dan mudah diganggu oleh serigala, mudah diganggu oleh musuh-musuh, yakni iblis dan syaitan. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah hikmahnya yang pertama, mereka ini yang berjemaah itu dapat berkumpul di dalam satu tempat dan berkenalan serta bermesra di antara satu sama lain. Yang kedua, keperluan seseorang akan dapat diatasi bersama dengan segera. Jadi sekiranya dalam satu kumpulan jemaah itu ada yang sakit, ada yang memerlukan bantuan, ada yang memerlukan pertolongan, maka jemaah yang lain akan turut sama membantu. Sebagai contohnya, kalau kita ni sama-sama berjemaah, mungkin dalam sehari dua kita tidak hadir berjemaah, dalam musim sebelum COVID ini, mungkin ada juga di kalangan jemaah kita yang bertanya, mana tu Haji Mat? 2-3 hari dah tak nampak, tuan-tuan. Mungkin mana perginya tu Haji Ismail, tidak nampak. Maka kita boleh dapat berita. Oh, sahabat kita katakan, oh, tu Haji Ismail tu masuk hospital. Oh, tu Haji Muhammad itu balik kampung, menziarah cucu dan sebagainya. Jadi inilah pak kita ketahui, kalau yang mana masuk hospital, kita dapat sama-sama hulurkan bantuan dan dapat sama-sama hadir menziarahi haji jiran kita ataupun sahabat jemaah kita itu yang berada sakit di hospital. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kepentingan, keperluan seseorang akan dapat segera diatasi. Ini. Yang ketiga, di dalam perjuangan telah terlatih bersatu padu mengatasi segala kesulitan bersama. Jadi kalau kita berjemaah ni, tuan-tuan, keakraban antara jemaah, antara satu sama lain tu keakraban, siapa yang campakkan, automatically Allah SWT campakkan ke dalam hati para jemaah itu sentiasa bertaut antara satu sama lain, sentiasa kasih mengasihi, sentiasa ingat mengingati, sentiasa tegur siapa antara satu sama lain. Kalau pun tidak tegur, sentiasa senyum, memberi senyuman. Jadi inilah kelebihan, tuan-tuan. Jadi sebab itu agama Islam amat-amat menitik beratkan agar umatnya sentiasa berada dalam keadaan berjemaah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah SWT. Orang yang berjemaah ini terlatih bersatu padu. Bersatu padu. Duduk dalam satu saf yang sama. Tidak kira pangkat, tidak derajat. Maka sama-sama duduk dan bersentuh bahu antara satu sama lain. Jadi dalam suasana COVID ni, tuan-tuan, kita jangan pertikaikan SOP yang menyuruh kita renggankan, jarakkan antara saf, antara seseorang dengan seorang ketika berjemaah itu, jaraknya ialah 1.5 meter. Jadi tujuannya bukan kita nak menidakkan duduk dalam saf kelebihan bersentuh bahu itu,
Tetapi oleh kerana kita mengambil ihtiyat, langkah berjaga-jaga agar jangkitan COVID-19 yang dikatakan musuh yang berbahaya kepada kita, yang sekarang kita perangi, belum selesai lagi itu, agar tidak terjangkit kepada kita ataupun terjangkit kepada jemaah yang lain. Jadi ini kena patuhi tuan-tuan. Sebab itu disuruh kepada kita hadir ke masjid, kena sebelumnya mengambil wuduk di rumah, bawa sejadah sendiri, pakai penutup muka, kemudian nak masuk masjid, basuh tangan dengan hand sanitizer ataupun sabun dan sebagainya. Inilah langkah ihtiyat kita. Langkah ihtiyat. Langkah ini yang paling baik kepada kita, tuan-tuan. Langkah ihtiyat, langkah berjaga-jaga ini adalah yang paling baik kepada kita. Baik tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah yang keempatnya iaitu dalam berjemaah sembahyang terdapat perasaan sama rata dalam segala tindakannya. Terdapat perasaan sama rata. Maknanya tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kalau mengikut imam, sama-sama takbir, sama-sama takbir, kemudian sama-sama baca Fatihah, kemudian sama-sama merokok menurut imam, kemudian sama-sama sujud, sama-sama salam, sama-sama duduk dalam satu saf yang sama. Inilah yang dikatakan terdapat perasaan sama rata dalam segala tindakan. Pangkat dan kedudukan tidak ada bezanya. Tidak berbeza, tuan-tuan. Tidak ada pangkat datuk semasa sembahyang. Sama je. Siapa pangkat datuk, pangkat kedudukan yang besar, sama saja, tuan-tuan. Kalau dia mari lewat, maka dia duduk di belakang lah. Walaupun dia berpangkat datuk. Kalau tuan-tuan pernah lihat satu dalam video yang menyatakan seorang presiden Turki, tuan-tuan. Presiden Turki kini Erdogan tu, dia datang lewat untuk sembahyang jemaat. Maka tempatnya dia duduk itu adalah di sebelah rak kasut, tuan-tuan. Dia seorang presiden. Dia tak bolehkah nak melangkah ke depan? Boleh, tuan-tuan, tapi dia datang lambat, maka dia kena patuhi adab. Orang yang datang awal duduk di hadapan, orang yang datang lambat datang kemudian duduklah di belakang. Walaupun ada tempat-tempat rak kasut itu, maka di situlah dia meletakkan dahinya untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adab kita dalam berjemaah. Mentang-mentanglah kita ni ada kedudukan dalam masyarakat, tuan-tuan. Kita langkah saf, langkah saf belakang, pergi ke depan, kemudian duduk di hadapan. Kita datang lambat. Kalaulah tempat itu disediakan, tidak jadi masalah. Kalau tempat tidak disediakan, kita tolak pula orang. Ini satu perkara yang melanggar adab dalam kehadiran berjemaah. Baik tuan-tuan, rahmati Allah SWT, dalam berjemaah ini tidak ada beza pangkat dan kedudukan. Kena ingat tuan-tuan, buangkan kedudukan kita itu. Sama-sama kita niat. Kalau sembahyang zuhur, sama-sama niat 4 rakaat mengikut imam. Kalau sembahyang asar pun sama, maghrib sama-sama niat mengikut imam. Dan mengangkat takbir sama-sama, dalam keadaan serentak. Baik tuan-tuan, rahmati Allah SWT, inilah yang dikatakan tidak terdapat perasaan sama rata dan dalam segala tindakan, serta tidak ada beza kedudukan pangkat darjat seseorang itu. Sama ada dia orang senang ataupun orang susah, orang kaya ataupun miskin, sama saja duduk dalam saf yang sama, tuan-tuan. Menghadap ke arah yang satu dengan niat yang sama-sama, sembahyang kepada niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, hikmah ataupun faedah yang dapat diambil daripada sembahyang berjemaah ini, sesuatu pengumuman ataupun sesuatu perisytiharan segera dapat diketahui
ramai. Ya, kalau kita hadir berjemaah, misal kata dalam masjid, ya, sesuatu pengumuman, ya, orang maklumkan suatu perkara akan berlaku di dalam satu tempat ataupun di kampung kita, di tempat kita itu dapat diketahui dengan segera. Jadi kalau kita tak berjemaah, tak dapat ketahui. Jiran sebelah rumah kita pun kalau kita tidak berjemaah, ya, nescaya jiran itu tidak mengetahui apa keadaan sebenar kita, berada dalam sakit ke demam ke dan sebagainya. Jadi inilah kerugian kepada kita. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, imam tersilap perlu diperingatkan. Ini berarti tidaklah ada kuasa penuh bagi seseorang ketua untuk berlaku sewenang-wenangnya. Di dalam sembahyang, imam ini sebagai ketua. Apabila ia sebagai ketua, maka dia tidak bererti mempunyai kuasa penuh. Walaupun dia melakukan kesilapan, dia ni ketua, ketua kepada jemaah. Sekiranya berlaku kesilapan dalam sembahyang, sebagai contohnya, imam terlupa rukuk, maka dibetulkan oleh para makmum yang berada di belakang itu. Maknanya di sini, di dalam berjemaah itu, walaupun imam itu dia ada kuasa penuh, tetapi dia tidak boleh, dia tidak boleh, maknanya dia boleh ditegur. Dia boleh ditegur. Kan setengah kalau di luar sembahyang, kalau seorang itu ketua, kadang-kadang ketua ini tidak ada orang boleh tegur dia. Akulah bos, all the best. Maka seorang awak pekerja bawahan tidak boleh tegur saya. Ini di luar. Tetapi di dalam sembahyang, imam itu boleh ditegur oleh jemaah. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Taala. Inilah kelebihan hikmah yang terdapat di dalam sembahyang berjemaah. Yang ketujuh, segala gerak dan perbuatan imam yang betul semestinya diikut. Mana yang imam buat betul, maka semuanya diikut. Sebab itu, sembahyang ini juga tuan-tuan merupakan proses kepada pematuhan. Proses pematuhan kepada pemimpin. Jadi, mana yang betul dilakukan oleh pemimpin, maka rakyat jemaah mestilah ikut. Ya. Jadi sembahyang ini mengajar kita supaya mentaati pemimpin. Ya. Mana yang betul dilakukan oleh pemimpin, maka kita sebagai rakyat, sebagai jemaah, mestilah kita kena ikut. Ya. Mana yang betul semestinya diikut. Ini melatihkan ia memberi gambaran hendaklah patuh kepada pemimpin. Ketaat kepada pemimpin. Kita kena taat kepada pemimpin sebagai seorang yang beriman. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada pemimpin. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan juga taatlah kamu kepada pemimpin. Jadi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada pemimpin, manifestasi yang lahir daripada orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman. Jadi baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembahyang berjemaah ini melatih diri kita agar sentiasa mematuhi pemimpin. Mana yang betul mesti diikut. Mana yang salah, pemimpin itu mestilah ditegur. Ya, pemimpin itu mestilah ditegur. Dan apabila ditegur, pemimpin tadi mestilah mendengar teguran tersebut, ya, mestilah mendengar teguran tersebut dan mengambil tindakan yang sebetulnya. Inilah dalam sembahyang tuan-tuan. Yang ke-8, ya, hikmahnya bersama-sama menghadap Allah dengan tujuan dan perasaan yang satu. Ya, berpusat kepada yang satu. Perasaan tadi berpusat kepada yang satu, iaitu menghadap arah kiblat, ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun dan berharapan keredaan Allah. Bagi Allah semuanya sama. Ya, pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala,
semua kita ni tuan-tuan sama saja. Sama ada apa juga kedudukan kita di sisi manusia, tetapi pada Allah Subhanahu Wa Taala ianya sama sahaja. Yang lebihnya adalah takwa. Lebihnya seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah takwa. Takwa ni ketaatan, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ia orang kaya, orang miskin, orang besar, orang yang biasa, tidak berbeza, mereka sama-sama meletakkan dahi di lantai. Sebagaimana mengaku dirinya makhluk yang berharapan, yang berharapkan kemurahan belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sama tuan-tuan kita ini. Sama-sama meletakkan dahi di tempat yang orang pijak. Siapa kita? Ini menunjukkan kepada kita bahawa kita ini adalah rendah. Kita ini makhluk yang rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita di sisi masyarakat dipandang mulia, dipandang tinggi kedudukan kita, tetapi apabila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dahi yang berada di kepala yang mulia itu, maka kita letakkan di lantai tempat siapa yang lalu mestilah pijak tempat itu. Kan sejadah ataupun kapet di dalam masjid itu, siapa lalu dia pijak, dan tempat pijakan itu menjadi tempat sujud kita. Sama ada kita ni orang kaya, sama ada kita ni orang miskin, sama ada kita orang berpangkat, orang tidak berpangkat, sama-sama sujud di tempat yang sama. Inilah menandakan bahawa kita ini tidak ada kelebihan langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebihnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan takut, perasaan taat yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan kepada Allah inilah yang dikatakan, yang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita berhadapan, semasa kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada pagi ini sekadar itulah sebagai permulaan kepada kita berbicara tentang sembahyang berjemaah, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada sesi yang akan datang berkenaan dengan keutamaan berjemaah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat berjemaah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, sebagai kesimpulan dalam tazkirah takmir pada pagi ini, sama-samalah kita mengimarahkan masjid maupun surau dalam musim pandemik COVID-19 ini. Walaupun kita tidak dibenarkan untuk hadir berjemaah di masjid maupun surau, maka kita jadikanlah rumah kita itu sebagai masjid maupun surau, yakni sentiasa kita berjemaah bersama anak dan isteri kita. Walaupun tidak dapat sepenuhnya 5 waktu, maka sekiranya ada masa terluang, maka buatlah tuan-tuan, kerana ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kelebihan sebagai suami dan isteri, ada kelebihan kita sebagai ketua dalam keluarga. Allah SWT pancarkan dalam rumah tangga kita itu sakinah, mawaddah, ketenangan, hidup bersama anak dan isteri sekiranya kita melaksanakan sembahyang berjemaah. Jadi jemaah ini ada hikmah yang besar, faedah yang banyak. Antaranya kita dapat menyatukan hati-hati orang-orang mukmin. Masjid ini merupakan satu tempat pusat penyatuan umat Islam bersatu padu di dalamnya. Di dalam masjid tidak ada perbezaan pangkat, kedudukan, warna, ideologi, politik dan sebagainya. Semuanya sama, sujud, berpusat, menghadap kiblat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpusat hatinya semata-mata kerana Allah.
sujudnya juga tempat yang sama, yakni dahi, tempat sujud di atas sejadah ataupun kapet di masjid yang selalu dipijak oleh orang ramai yang lalu lalang di dalam masjid itu. Baik tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya menyeru diri saya dan juga tuan-tuan, sentiasakanlah hidup dalam keadaan berjemaah sebagaimana Nabi memerintahkan kita agar hidupkan berjemaah di mana tempat kita berada, walaupun dua orang, sekurang-kurangnya dua orang, maka itu dikatakan berjemaah, solat berjemaah. Jadi kalau kita tidak berjemaah, alangkah ruginya kita tuan-tuan, kita mudah diganggu oleh iblis dan syaitan. Seperti mana analogi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana seekor kambing yang terlepas dari kumpulannya, maka mudah ia ditangkap, dimakan oleh serigala. Inilah orang yang tidak berjemaah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah adalah kejadian saya, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang berkenaan dengan keutamaan sembahyang berjemaah. Baik tuan-tuan rahmati Allah yang baik daripada Allah, yang kurang adalah kelemahan diri saya. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.